Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim apa? Isim istifham. Apakah? Ini semua popular dalam diagram warna pink. Kalau kita jumpa ma, maknanya tidak. Makna apa? Itu isim ke fi'il ke haraf? Itu adalah haraf. Haraf apa? Nafi. Ada tak dalam isim haraf popular? Ada. Tak ada. Betul. Dia tidak ada Ma ni digunakan oleh orang Arab juga untuk menafikan fi'il madhi. Kebanyakannya. Dan boleh fi'il mudhari'. Tetapi yang masyhur dia menafikan fi'il madhi. Contohnya ramaita. Fi'il madhi ke mudhari' ni? Ramaita. Boleh tak kata fi'il mudhari' tu? Sebab tak ada alif nun yata di pangkal dia. Dia memang tak akan jadi fi'il mudhari' lah. Okey, ma ramaita. Ramaita fi'il madhi, apa dhamir dia? Anta. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa. Rama. Tuan-tuan boleh jalankan fi'il madhi yang ada harf illah di sini? Okey. Tuan-tuan cuba jalankan. Tetapi ingat, sampai home dia tak jadi Romeo. Dia akan jadi Romau. Bukan Romu juga. Romau. Okey, cuba jalankan. Huwa Roma. Makna dia telah melempar. Melontar, membaling. Okey, cuba semula. Huwa Roma. Huma la Ramaya. Ini maknanya tuan-tuan tak lepas kat sini. Kalau tak lepas, buka buku. Kita memang sediakan fi'il yang ada harf ilah. Rama yarmi. Makna sifir waqayaki. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 208. Waqah. Boleh 209 pun boleh. 210 pun boleh. Tak apa, satu-satulah. Kita ambil 208 1B. Okey, ikut pattern waqah dia akan jadi. Okey, cuba jalankan. Huwa Roma. Huma Ramaya. Sebab waqaya. Hum Ramau. Bunyinya Ramau. Mereka telah melontar. Okey. Hiya ramat. Huma ramata. Hunna ramaina. Nampak ya? Dia tu kembali semula. Okey, anta ramaita. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Kalau kita dapat daripada hunna, ramaina sampai ke bawah, dia akan jadi ramaita, ramaitum, ramaitu, ramaina. Semua akan jadi seperti itu. Punca permasalahan dia daripada hunna. Kalau kita dapat rongkaikan sampai ke bawah tu akan betul. Okey dah tuan-tuan. Itu cara menjalankan haraf illah di hujung Sebab dia Roma, dia tak jadi Roma, tak, dia jadi Roma ya. Hum bukan Romeo. Romau. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan Romaita. Apa dhamir dia ni? Anta makna apa? Engkau. Apa makna Romaita? Engkau telah melontar. Ma Romaita, engkau tidak melontar. Iz, ketika. Ni popular tak ni? Popular. Isim ke fi'il ke haraf? La. Isim apa? Isim zaraf. Ada kan? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Itu baris sebelum akhir ada iz. Bermakna is ni cerita mesti yang fi'il madhi.
yang telah berlaku ketika suatu ketika dahulu. Ramaita, engkau telah melontar. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Anta. Anta tu siapa? Ahli badar ramai. Dia kalau ahli badar, wa ma ramaitum id ramaitum. Ini Rasulullah. Mana ketika sebelum berlakunya perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggenggam satu genggam pasir. Lalu Rasulullah mendoakan supaya kalau masuk pasir mata tu panggil apa? Mata jadi apa? Pedih. Jadi ceram Orang Negeri Sembilan kata ceram. Coram. Ceram ada ke ceram je? Coram. Inilah orang Negeri Sembilan nak cakap Kuala Lumpur tak betul. Bila pasir masuk dalam mata tu, itulah coram kata orang Negeri Sembilan dia. Makna tak nampak lah, jadi kelabu sebab mata masuk. Jadi Rasulullah mendoakan supaya pasir itu mengena, memasuki mata orang kafir masa tu. Bila Rasulullah lontarkan tu, dikatakan semua mata orang kafir yang 1,000 orang tu masuk semua. Jadi bila berjaya, Rasulullah tengok dia orang terus kelang kabut sebab masuk pasir ketika tu. Jadi Allah kata ma ramaita. Apa makna ma ramaita? Tidak atau bukan ramaita, engkau wahai Muhammad melontar. Iz ramaita, engkau telah melontarkan pasir ketika permulaan perang Badar itu. Walakinna Allah, tetapi Allah. Kenapa bagi atas ni? Lakinna, isim lakinna. Lepas lakinna mesti bagi atas. Walakinna Allah rama. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Apa dhamma dia tu? Huwa. Cuba terjemah rama. Dia telah, tetapi dia telah melontarkan sebenarnya pasir tersebut. Okey, rama fi'il madhi. Fa'il di siapa? Huwa. Fa'il tak boleh mengundur. Tak boleh mengundur ke sini. Nak cari fa'il ke depan. Jadi dhamir sebenarnya itu ialah fa'il. Fa'il dia ialah huwa. Huwa tu kembali kepada Allah. Macam tu Sebab kita tak boleh kata fa'il ni. Sebab fa'il bagi apa? Bagi depan. Ini dia isim lakinna. Jadi fa'il dia ialah dhamir yang tersembunyi pada rama, iaitu huwa. Huwa iaitu Allah. Ya? Tak, dia tak kebetulan. Memang dua kaedah cari fa'il. Pertama, cari isim bagi depan, tapi jangan cari kat sini, cari kat sini. Misal kata ada rama Allahu. Itu ya. Itu adalah fa'il. Cuba sebut maf'ul bih. Misal kata wujuh. Wujuh mana apa wujuh? Muka-muka al-musyrikina. Allah telah melontarkan. Cuba bariskan wujuh. Wujuh hu, ha, hi. Kata ini fa'il kan? Fa'il bagi apa? Bagi depan. Jangan tukar. Maf'ul bih bagi apa? Atas. Mana dia maf'ul bih? Wujuha. Allah melontar muka-muka. Dia adalah maf'ulun bih. Okey? Tetapi dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf. Musyrikin jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tanda baris apa? Baris bawah. Apa tanda baris bawah dia? Ya, dia menggunakan ya. Bukan musyrikun. Sebab musyrikun mewakili baris depan. Musyrikina mewakili baris bawah dan atas. Ya? Okey. Yang ini nampak fa'il.
Tapi kalau dia kata di sini rama wujuhal musyrikina. Rama fi'il madhi, dia telah melontar. Fa'il dia siapa? Dhamir tu. Tak ada pun sebut Allah. Huwa kembali pada siapa? Allah juga, tapi tak disebut. Dia iaitu Allah telah melontar muka-muka orang kafir. Habis ya cerita dia tu. Saya baik Haji tanya. Saya teringat kawan saya dulu, sebab saya ni mancing asyik tak dapat ikan. Haji pakai ke Haji? Tak ada Itu yang dapat ponek itu. Dapat apa bagi je? Dapat ponek. Allahu alam. Yelah, sebenarnya kita dapat ikan tu Allah yang bagilah. Betul lah tu. Tak dapat, tapi bila baca doa ni dapat banyak. Ya. Haji pernah cuba ke? Boleh masuk talian mancing ni. Itu memang dia kaki pancing. Ya. Itu apa tu? Motosikal hadiah dia tu. Allahu a'lam bis-shawab. Macam orang pergi custom lah. Minta maaf lah orang custom. Orang selalu baca surah Yasin apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Kesian orang custom. Sebab sebab ayat tu dituju pada orang kafir. Cuba terjemah. Ja'alna, kami, iaitu Allah telah menjadikan. Lepas tu min baini, min dari, baini aidi, di hadapan, him, mereka, kami telah jadikan di hadapan mereka, iaitu di hadapan orang kafir itu, saddan, benteng ataupun dinding. Apa tu? Wa min khalfihim, di hadapan mereka benteng. Wa min khalfihim, di belakang mereka benteng. Ni depan, di hadapan mereka benteng, di belakang mereka benteng. Wa min khalfihim la yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. Mereka tu bukan orang custom. Mereka tu Allah memberi cerita ni, kisah orang kafir yang degil, tidak mahu menerima hidayah Allah Ta'ala. Ya. Polis trafik kat mereka saya jadi ya. Ya. Jadi ya. Jadi juga Haji. Jadi. Ya Allah. Saya tak ada fatwa lah bab ni. Katanya mufti tak. Kalau kita tak bayar cukai tu sah tak? Bayar zakat dah. Fatwa abang. Sebab ini Allah menceritakan hidayah yang tertutup kepada orang kafir. Kat depan pun tak nampak, kat belakang pun tak nampak. Akhirnya mereka itu tidak melihat hidayah. Bukan di kisah Nabi nak pergi hijrah tu, keluar rumah tu ayat ni kan. Itu yang fasih tu. Allahu a'lam. Asbabun nuzul. Nanti saya kata, saya ada tafsir surah Yasin. Cuba saya tengok sekejap ya. Kalau tengok asbabun nuzul dia apa? Waja'alna min baini aidihim. Ayat yang ke-9. Oh, itu yang ni saya tak ada cerita tu lah. Saya ada cerita ayat yang ke-8 tu. Yang apa ni? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan.
Kami jadikan pada leher mereka tu aghlal. Jadi dia tengok macam tu. Okey, aghlalan fahiya ilal azqan. Aghlal dia tu pasung tu sampai ke dagu. Jadi dia ternengadah. Kemudian fahum muqmahun, maka mereka jadi orang yang terdongak. Terdongak tu makna tidak dapat melihat hidayah di depan. Tapi asal ayat ni diturunkan kepada Abu Jahal, yang dia kata kalau aku jumpa Muhammad aku akan belasah dia. Bila Nabi Muhammad datang tu, terus dia tak nampak orang. Tu Muhammad, dia kata, tak nampak. Dia tu tengok ke atas, tak jumpa. Ini ayat itu asalnya diturunkan begitu. Ayat yang ke-8 surah Yasin sampai ke akhir dia kata aina huwa, aina huwa. Mana dia Muhammad? Sebab dia nak belasah Muhammad kalau jumpa. Sekali tengok tak jumpa. Ya? Yang ke-9 tu dalam buku saya yang kecil ni tak ada cerita asbabun nuzul dia lah. Ya, mungkin kena tengok buku yang besar. Okey. Polis trafik. Itu tak termasuk dalam pelajaran saya Okey, seterusnya kita masuk ayat apa ni? Yang seterusnya apa dia? Wa liyub liya. Okey. Kemudian al-mu'minina. Kemudian minhu. Seterusnya balaan hasan. Tanda jaiz lagi. Balaan hasanah. Okey. Okey, mari kita keluarkan. Ini dah jadi satu ayat yang sempurna di segi lafaznya. Wa dan haraf apa? Haraf ataf. Li untuk supaya. Haraf apa tu tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok dia masuk kumpulan mana tu? Haraf nasab. Cuba tuan-tuan tengok haraf nasab. Ya, yang pertama apa dia? Dia masuk dalam haraf nasab, ya. Pertama an. An makna apa? Bahawa. Kedua lan maknanya tidak akan. Ketiga izan. Apa makna izan? Jika begitu. Seterusnya yang keempat, kai makna apa? Supaya. Okey. Seterusnya li. Supaya juga. Untuk, supaya, kerana, li. Ya. Seterusnya hatta maknanya sehingga, kemudian fa. Bukan maka. Maka dengan sebab itu. Maka fa ni dipanggil fa apa? Fa sababiyah. Fa sababiyah. Okey. Yubliya fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau huwa bunyi macam mana? Yubli. Yubli. Yu dia tak baris sebab haraf illah. Tetapi bila masuk li, haraf apa?
haraf nasab. Dia akan jadi yub li ya. Dia dapat dibariskan bagi atas. Yubli fi'il mudhari' dhamma dia apa? Huwa yubli. Apa makna huwa yubli? Dia mencuba, menguji. Dia mencuba atau dia menguji. Fi'il apa ni? Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Okey. Bila fi'il mudhari' dimasuki oleh haraf nasab, dia jadi baris apa? Bagi atas. Maka fi'il mudhari' yang berbaris atas tu dipanggil fi'il mudhari' apa? Mansub. Ada dalam diagram kita warna purple fi'il mudhari' mansub. Kalau fi'il mudhari' itu dimasuki oleh haraf jazam tadi, macam lam, dia jadi fi'il mudhari' apa? Majzum. Okey, semula. Kalau fi'il mudhari' dimasuki oleh haraf jazam, lam, la, semua tu dia panggil fi'il mudhari' majzum. Kalau fi'il mudhari' itu dimasuki oleh haraf nasab, maknanya fi'il mudhari' mansub. Kalau fi'il mudhari' itu tidak diganggu oleh haraf nasab dan jazam, dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Marfu'. Makna fi'il mudhari' marfu' ni bukanlah fi'il mudhari' bagi depan saja maksud dia. Apa-apa fi'il mudhari' yang tidak diganggu gugat oleh haraf nasab dan haraf jazam, tu dipanggil fi'il mudhari' marfu'. Contoh apa? Li. Dalam diagram warna purple, dia ada ditulis lamut ta'lil. Ni lamut ta'lil tu ni. Ta'lil tu makna sebab, alasan. Kenapa Allah yang membunuh mereka dengan kekuatan Allah? Kenapa Allah yang membaling orang-orang kafir itu sendiri? Ketika mana Nabi melontar pasir itu, akhirnya semua tak logik satu lontaran habis 1000 orang kena. Macam peluru penabur pun tak jadi macam tu. 1000 semua. Dia katakan tidak tertinggal pun satu orang daripada tentera musyrikin, melainkan semua masuk pasir mata dia. Jadi Allah yang melontar. Kenapa sampai begitu Allah tolong? Li, untuk. Ini dipanggil lam ta'lil, lam alasan, lam sebab. Ta'lil tu menyatakan sebab kenapa Allah menolong mereka, supaya yubliyah. Apa maknanya tadi? Dia menguji. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa dia katakan bagi atas tu? Mansub. Bila kita jumpa fi'il mudhari', fa'il dia siapa? Huwa. Sebab huwa yubli. Bila masuk li yubli ya. Fa'il dia huwa. Huwa tu siapa? Allah. Supaya dia, iaitu Allah, menguji. Mana maf'ul bihnya? Al-mu'minina. Maf'ul bih bagi apa? Sepatutnya baris atas, kan? Apa bagi atasnya? Ya, al-mu'minina. Okey, kalau seorang lelaki yang beriman disebut apa? Bariskan depan al-mu'minu. Kalau dia bagi depan clear, itu dia panggil dhammah zahirah. Dhammah yang jelas bagi depan dia, al-mu'minu. Kalau baris atas macam mana? Al-mu'minah. Jangan takut-takut bariskan. Sebab itu dipanggil fathah zahirah. Maknanya bagi atas yang jelas. Kalau baris bawah, al-mu'mini saja untuk satu orang, itu kasrah zahirah. Tetapi kalau dua orang lelaki yang beriman, macam mana bunyinya? Al-mu'minani. Itu marfu' bagi depan dengan alif tu. Ataupun satu pilihan dua orang lelaki yang beriman, al-mu'minaini. Itu mewakili baris bawah dan atas. Itu tanda mansub dia dengan ya. Tanda majrur pun dengan ya.
Kalau jamak dia macam mana? Al-mu'minuna itu mewakili bagi depan. Marfu' dia dengan apa? Waw. Kalau satu pilihan lagi, al-mu'minina itu mewakili baris bawah dan atas. Dengan apa? Ya. Kerana maf'ul bih bagi apa? Atas, maka dia hendaklah menggunakan mu'minina. Kalau lepas harf jar guna mu'minina juga. Macam kita baca doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimina. Kita tak baca minal muslimuna kerana lepas harf jar baris bawah dengan ya. Ya. Okey. Semula wa li untuk supaya yubliya dia menguji. Lam ta'lil. Cuba abang tengok dalam diagram warna purple. Ni hurufun nasab. Cuba warna purple huruf nasab, fi'il. Dalam grup fi'il. Jumpa tak? Fi'il mudhari' mansub hurufun nasbi. Jumpa? An, lan, idzan, kai. Lepas tu lamut ta'lil. Itu dia. Fa sababiyah tu semua. Yang sebenarnya telah dirakamkan juga dalam ni. Tapi saya tak sebut lam ta'lil, saya sebut li je kat sini. Okey, supaya dia menguji. Dia tu siapa? Allah menguji. Al-mu'minina orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Minhu daripada nya tu kembali kepada apa tuan-tuan? Wal yakhtabirul mu'minina bin nasri. Ya, daripada supaya dia iaitu Allah menguji orang-orang yang beriman daripada nya tu apa tuan-tuan? Yakhtabirul mu'minina bin nasri. Ya. Kalau saya di sini bin nasri ditafsirkan daripadanya, iaitu daripada kemenangan itu. Allah menguji orang beriman daripadanya, iaitu daripada kemenangan itu. Bala'an. Apa makna bala'? Dengan ujian. Ini uji dengan bala. Dengan bala pula. Ini bukan bala bencana tu. Ni ujian. Kenapa dia ulang? Daripada perkataan ni diulang. Ya, penekanan. Apa namanya? Yang bahagian atas ni. Apa dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan terlupa, bukalah muka surat. Cari isim mansub yang bahagian atas ke surat 164. 164. Jumpa tak? Ya. Inilah maf'ulun mutlak, iaitu isim berbaris mansub. Mana mansub? Baris apa mansub? Baris atas ni kan? Bala'ad. Ya, yang terhasil daripada huruf-huruf fi'il. Ni, huruf. Kataan dia yubliya. Okey? Diulang dalam bentuk apa ni? Masdar, kata terbitan. Bala'ad. Okey, ini masdar dia. Jadi bermakna ini dia baris atas ni sebab apa? Maf'ulun mutlak. Ada dua tujuan dia. Pertama, menegaskan fi'il. Contoh, wa, apa nama wa? Rattil, fi'il amar. Bacalah. Rattil tu bacalah dengan tertib. Bacalah oleh
engkau. Fi'il amar tu tuan-tuan, rattil sebenarnya begini. Rattil. Fi'il amar apa fa'il dia? Fi'il amar tak ada huwa. Anta. Cuba terjemahkan. Rattil. Bacalah oleh engkau. Fa'il dia siapa? Anta. Anta iaitu Nabi Muhammad. Mana maf'ul bihnya? Al-Qur'ana. Nampak maf'ul bih dari atas. Kemudian diulang semula perkataan rattala dalam bentuk isim masdar tartilan. Itu menegaskan, bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Ya, sebenar-benar bacaan. Kalau ikut ulama tajwid, hendaklah meraihkan hak-hak huruf dan juga mustahak huruf itu. Mana dengan dia punya makhraj, tajwid dia, panjang pendeknya, dengung tak dengungnya, dengan tebal nipisnya, itu hendaklah diraihkan. Ya, kata ulama tafsir, tartil ini baca dengan perlahan, dengan meraihkan hukum hakam tajwid dan sampai boleh faham. Maknanya baca dengan perlahan-perlahan. Untuk dapat apa baca perlahan tu? Bukan saja tajwid dia betul, tapi untuk dapat faham makna dia. Tadabbur tu, maknanya Quran diturunkan untuk dibaca dengan betul ke untuk difahami. Sebab tu ulama tafsir kata baca dengan perlahan-perlahan tu sampai dapat faham. Sebab tu jangan baca laju-laju. Tapi kalau orang dah faham, bolehlah baca laju. Ya. Jadi makna yang paling penting objektif, dengan seelok-eloknya baca tu. Seelok-elok bacaan mengikut ulama tajwid, baca dengan bertajwid. Kalau kata ulama tafsir, maka seelok bacaan itu dengan faham. Kita kena dua-dua lah. Dua-dua. Tajwid kena betul, kemudian faham. Sebab baca Al-Quran dengan tajwid tu hukumnya fardu ain. Ya? Tapi orang jarang membincangkan faham Al-Quran tu fardu apa pula. Sepatutnya lagi ain. Lagi tuntutan membaca Al-Quran dengan betul, dengan tuntutan untuk faham Quran, mana tinggi nilai dia? Faham sepatutnya. Ya? Sebab tu faham. Sebab tu kita untuk faham ayat Al-Quran lah. Allahu a'lam. Allahu a'lam bis-shawab. Apa makna a'lam? Allah yang lebih mengetahui bi as-shawab, yang tepat. Saya tak pasti. Allah yang lebih tahu yang tepat. Oh, tulis boleh. Asalkan bahasa Arab saya layan. Tapi saya nak tanya abang, kenapa Allah bagi depan? Saya bagi, abang jawab. Allah bagi depan sebab apa tuan-tuan? Subjek. Sebab isim memulakan ayat. Ni waw ni waw apa ni? Istinaf lah, sebab permulaan. Kalau ini subjek, mubtada, mana khabarnya? Khabar bagi apa? Bagi depan. Jadi Allahu a'lamu. Itulah mubtada dan khabar. Cuba tuan-tuan terjemah. Allah itu X adalah a'lamu, lebih mengetahui. B dengan as-sawabi, yang tepat. As-sawab tu yang tepat dan yang betul. Jauh merewang ni. Kita nak bincang maf'ul mutlaq. Dia jadi mubtada khabar bang. Okey tuan-tuan, itu cara pertama. Tujuan maf'ul mutlaq ialah untuk menegaskan, bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan seelok-eloknya. Ada yang kedua, maf'ulun mutlaq ini digunakan untuk menerangkan jenis fi'il.
Contohnya wa dan. Jahid. Apa makna jahid? Perangilah atau berjihadlah oleh yang bawah tu je. Bawah tu. Ayat Al-Quran tu. Jahid. Apa makna jahid? Berperanglah oleh engkau. Berjihadlah oleh engkau. Fa'il dia siapa? Anta, Nabi Muhammad. Maf'ul lebihnya hum, dhamir muttasil. Ya, berjihadlah oleh engkau wahai Muhammad akan mereka, iaitu orang kafir, melawan mereka bihi, dengannya, jihadan. Kan diulang? Ya, itu maf'ul mutlaq. Tapi dia menerangkan jenis jihad macam mana nak lawan orang kafir. Jihadan kabiran, itu jenis. Tak boleh jihad kecil-kecil. Ya. Maka surat yang tadi juga. Kabiran itu sifat kepada jihadan. Tawabi' lah. Ya. Ialah jihadan tu maf'ulun mutlaq dan dia adalah mausuf. Dan kabiran jadi sifatnya. Jihad yang besar. Di sini supaya dia, iaitu Allah, menguji al-mu'minina, orang-orang mukmin, minhu, dengannya, dengan kemenangan itu, balaan, dengan ujian. Ya, menegaskan maknanya menguji dengan ujian. Ini bukan menegaskan, menerangkan jenis ujian tu ialah balaan hasanan, ujian yang baik. Ya, ujian yang baik itu bin ni'am al-azimah. Ya, dengan nikmat yang besar, iaitu menang dalam perang Badar dalam keadaan tak lengkap bersenjata. Satu kemenangan yang tidak logik pada mata kasar. Ya, 313 yang tak lengkap langsung bersenjata lawan 1000 yang lengkap, tapi menang. Sebab Allah menguji orang beriman ni dengan dua. Pertama dengan balaan hasanan, ujian yang baik, iaitu dengan nikmat. Satu lagi Allah menguji dengan balaan. Balaan apa dia kata? Lawan hasanan apa? Sayyi'an. Iaitu bin naqmi, dengan kemarahan, itu dengan malapetaka juga Allah menguji juga. Ditangkap, dibunuh, diseksa. Itu mereka telah lalui ketika mana di Mekah. Sekarang Nabi telah berhijrah ke Madinah. Maka Allah uji pula mereka itu dengan ujian yang baik, iaitu nikmat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah uji? Kalau balaan dengan azab dan seksa, Allah uji supaya mereka bersabar. Bila Allah bagi dia nikmat, supaya mereka syukur. Dua-dua tu pahala. Sama ada dia bersyukur ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi macam ni dia boleh belagak ni. Tapi supaya mereka itu bersyukur. Yang supaya mereka bersyukur itu tidak ada di sinilah, tapi dalam kitab tafsir disebut waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan liyashkuruhu. Mari kita tengok li makna apa? Untuk. Yashkuru nah, apa dia tuan-tuan? Yashkuruna, dhamir dia yashkuruna, ya hum, supaya mereka bersyukur, mereka mensyukuri. Apa yang perlu dibuat bila masuk li? Liyashkuruhu, itu maf'ul bihnya. Supaya mereka, iaitu orang beriman ahli Badar, mensyukuri akannya, iaitu nikmat kemenangan tersebut, dan sedar bahawa kemenangan itu bukan kekuatan dia, tetapi daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis tuan-tuan. Kita masuk ayat yang seterusnya.
Masih lagi ayat kita lagi. Kita ayat yang ke berapa ni? 17 ni ada berapa potong ayat? 4 ni. Yalah. Ini nak yang keempat pula ni. Betul. Ya, saya sedar. Okey, kita sambung. Innallah Okey. Tengok ni tuan-tuan. Inna isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf? Bukan isim. Apa tu? Haraf. Haraf apa tu? Harfu taukid. Apa makna taukid? Menegaskan. Itu dari segi fungsi makna. Dari segi fungsi baris, dia dipanggil apa? Wa nasbin. Sebab tu dia Allah, sepatutnya Allahu. Jadi innallaha. Maka dia bagi atas ni sebab apa? Inilah dipanggil isim inna. Isim inna. Mana khabar inna? Satu-satu Sami'un. Kenapa dia bagi depan? Khabar inna. Kemudian satu lagi apa? Alimun. Kenapa dia bagi depan? Khabar inna 2. Mana khabar pertama? Ni, ya. Kalau kita nak ulang, dia akan jadi innallaha sami'un wa innallaha alimun. Okey, cuba tuan-tuan terjemah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu X adalah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Okey. Apa ni? Sami'un, dia mendengar. Mendengar apa? Dalam perang Badar? Ya, sami'un li aqwalihim wa du'aihim. Perkataan-perkataan orang beriman yang pada ketika itu dia dengar, ada yang takut, ada yang rasa tak boleh pergi, ya. Okey. Begitu juga doa orang-orang beriman Allah dengar. Alimun, mana apa? Alimun bi ahwadihim. Mana ahwal? Keadaan mereka yang ketakutan, tapi terpaksa pergi kerana keputusan daripada mesyuarat Nabi masa tu. Ya. Kalau dalam keadaan macam ni, ya. dalam zaman Badar tu, zaman kita sekarang tu akan berlaku macam ni. Zaman kita. Zaman kita. Nanti ada kaedah dia tu. Orang yang sedikit lawan. Ya. Setakat mana kita wajib perang dan setakat mana kita boleh cabut lagi. Ada, nanti kita akan masuklah, ya, ayat tu. Harap abang datang. Kalau cerita sekarang takut tak datang. JPK ya. Boleh tahan lagi tuan-tuan? Boleh satu ayat lagi, masa panjang, tapi habiskan satu ayat lah. Okey, seterusnya tuan-tuan, zalikum. Lepas tu apa? Wa anna Allaha muhinu. Lepas tu muhinu kaidi. Lepas tu al-kafirina. Ayat yang ke 18. Habis pendek je kan? Boleh balik awal. Kita tengok kamu jela je. Mudah-mudahan dapatlah pendek.
Sekejap tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan. Zalikum makna apa? Kalau kita cakap dengan satu orang, itulah engkau, zalika. Tapi ini zalikum. Itulah kamu. Kamu tu kembali kepada siapa? Ahli Badar. Ya? Maknanya kenapa Allah bantu ahli Badar sampai masuk campur 1000 orang? 1000 malaikat yang turun berperang bersama dengan orang beriman. Ini isim apa ni tuan-tuan? Isim isyarah. Bila isim memulakan ayat, apa dia? Dia akan jadi apa? Bila isim memulakan ayat, dia mesti jadi mubtada. Ya, kalau ada mubtada, zalikum itu mana khabarnya? Khabar dia tak nampak lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan cari silap pula. Zalikum, saya pun terpaksa merujuk kepada kitab saya lah. Zalika haq, zalikum haqqun. Itu merujuk kepada apa? Kemenangan, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haqqun, benar. Itu adalah benar, itu adalah kebenaran. Itu mubtada. Khabar dia tak nampak. Buat sendiri. Ini kena buka kitab. Zalikum haqqun. Mana itu yang berlaku kepada kamu tu, wahai orang beriman, adalah kebenaran. Haqqun, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tu mula semula. Ya? Okey. Zalikum al-hadith fi badrin li-ikhtibaril mu'minin. Okey. Wa dan. Nanti saya tengok waw ni apa. Tengah-tengah. Wa annallaha. Waw atifah dia panggil waw ataf. Okey, tak apalah. Waw ataf. Anna, sesungguhnya. Tolong tuan-tuan, apa namanya tadi? Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Taukid. Dari segi fungsi makna menegaskan. Dari segi fungsi baris, nasbin. Harfu taukid wa nasab. Haraf taukid dan nasab kerana dia menasabkan isim anna. Sebab tu anna ni diguna sebab dia di tengah. Annallaha maksud dia sesungguhnya Allah itu. Mana khabar anna? Khabar bagi apa? Khabar anna. Innallaha ghafurur rahim. Mana? Bagi depan. Mana dia? Muhinu. Tu bagi depan. Apa makna muhinu? Tuan-tuan cuba buka Safir 2 tuan-tuan. Lama tak main Safir dah. Ni yang takut tak dapat balik cepat ni. Fi'il madhi bunyi af'ala. Fi'il mudhari' yuf'ilu. Okey. Kolom nombor 1, kolom nombor 2, kolom nombor 3 isim masdar bunyinya if'alun. Dan kolom nombor 4 isim apa? Bunyinya muf'ilun. Okey, atas pattern ni lah yang sebenarnya tuan-tuan akan kenal dia. Cuba bariskan fi'il madhi dia. Cuba bariskan af'ala. Auhana. Dia telah menghinakan. Fi'il mudhari' dia akan jadi apa?
Cuba bariskan tuan-tuan. Yuhinu. Apa makna yuhinu? Dia sedang atau dia akan menghinakan. Okey. Ni akan jadi apa? Cuba bariskan. Ihanun. Itu penghinaan. Ihan. Okey. Ini isim fa'il. Cuba bariskan tuan-tuan. Muhinun. Apa makna muhinun? Yang menghinakan. Orang yang menghinakan. Kalau orang lah, kalau Allah yang menghinakan. Bukan Allah tu hina Allah menghinakan yang lain. Ini muhinun makna yang menghina. Dia adalah isim ke fa'il ke haraf? Isim fa'il ni. Kalau nak ikut dia punya pecahan sifir dia, isim fa'il. Itu dari segi cara pecah dia. Tapi dia bagi depan ni sebab apa tadi? Khabar anna. Ini jadi isim anna. Tu bagi depan dia. Tapi di segi pecahan dia adalah auhana, yuhinu, ihanun, muhinun, iaitu yang menghinakan. Dia tidak ada tanwin sebab apa? Macam biasa tuan-tuan. Ini tak boleh ketawa dah haji ni. Ada masalah ni Cik. Sepatutnya isim tanwin muhinun. Tapi bila dia tak ada tanwin bermakna dia mudhaf. Makna dia ada dua peranan dia. Dia mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Kaidi. Apa tanda mudhafun ilaih? Garis bawah. Okey, saya kata mudhafun ilaih lah. Sebab tuan-tuan kata. Ya? Baris bawah. Setuju tak? Tanda mudhafun ilaih apa? Baris bawah. Yang kedua? DMDI. DMDI. Dhamir muttasil dengan isim. Okey. Kaidi. Apa makna kaidi? Tipu daya. Sesungguhnya Allah itu adalah yang menghinakan. Kaidi tipu daya. Isim ke fi'il ke haraf? Mudhaf ilaih isim lah. Tapi kalau katanya tadi isim biasa, bawah dia tidak ada alif lam. Tapi tak ada tanwin. Kenapa? Sebab dia mudhaf. Jadi jangan takut, dia boleh dua peranan. Dia juga adalah mudhaf. Bila isim tak ada alif lam, tak ada tanwin, nak disandarkan tipu daya tu kepada siapa? Ni akan jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Bawah. Tanda bagi bawah dia? Ya. Tipu daya al-kafirin, orang-orang kafir. Okey, semula tuan-tuan. Zalikum, itulah. Itu merujuk kepada kemenangan atau pertolongan Allah dalam perang Badar. Khabarnya haqqun. Cuba terjemah. Zalikum haqqun. Itu adalah kebenaran. Ya, zalikum haqqun. Itu adalah kebenaran. Wa annallaha X adalah. Sesungguhnya Allah itu adalah muhinu, yang menghinakan kaidi, tipu daya al-kafirina, orang-orang kafir. Di sini menghinakan, kalau dalam tafsir saya, melemahkan. Menghinakan tu melemahkan atau mengalahkan tipu daya orang-orang kafir dan segala konspirasi dia. Ditafsirkan kaidi, tipu daya tu dalam tafsir saya tadabir. Tadbir makna tadbir apa? Gitulah, perancangan. Okey.
wa mu'amaratihim. Mu'amarah ni konspirasi jahat dia orang. Allah melemahkan dan menghinakan sehingga gagal tipu daya mereka. Okey tuan-tuan, cukup tak? Cukup. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan ni, rajin mengaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.